Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya pada pagi ini dapat untuk sama-sama kita menyambung perbincangan kitab Bidayatul Hidayah yang kita dah tertangguh hampir 2 hari, tuan-tuan. Semalam kebetulan ada sedikit urusan mesyuarat di pejabat. Jadi bangun pagi kemarin fikir juga nak terus ataupun tidak, jadi tangguh semalam. Jadi hari ini kita sambung perbincangan kitab Bidayatul Hidayah. Terima kasih kepada rakan-rakan di Facebook, Bang Faizal, sahabat saya Khairul Hadi, Zain dan Zaim, Encik Ruhiyah, Kak Fizzah, Tuan Arsyad, Encik Tarmizi dan yang lain. Dia tak nak notification nama ni. Dia tak naik nama ni, nak sebut seorang-seorang tu dia payah sikit lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, suara clear no? Alhamdulillah. Pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan kita di dalam bab cara-cara meninggalkan maksiat batin. Kita masih lagi dalam membincangkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, yang pada sebelum ini kita dah bincang dosa-dosa zahir. Dan hari ini insya-Allah tuan-tuan kita akan bincang berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh hati kita, yakni, dan juga disebut dalam penulis ini berkaitan dengan dosa batin, benda yang kita tak nampak. Dan bila mana kita belajar, bila mana kita berkongsi, bermakna di sana kita akan memperbaiki diri kita, kita akan memperkasakan diri kita, kerana manusia terdiri daripada 2 unsur. Yang pertama unsur jasad, yang keduanya unsur rohani. Kan kita dah bincang dah tentang unsur jasad ni, dosa jasad ni dia pun ada. Dan hari ini kita akan bincang bagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh rohani kita, dalaman kita, yang memang tak akan lepas, tak akan lari daripada manusia. Dan perbincangan kita tuan-tuan sebelum ini, dosa-dosa yang berkaitan dengan rohani ini ataupun ruhiyah kita ini, dalaman kita ini, batin kita ini, kita menyentuh berkaitan dengan hasad, berkaitan dengan hasad. Dan kita berhenti dalam pada perbincangan yang lepas, dan hari ini kita akan masuk pada muka surat 129. Maka sifat hasad ini adalah kejahatan yang luar biasa. Kerana itu Rasulullah SAW pernah bersabda, al-hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sifat hasad itu memakan akan pahala seperti api memakan kayu api. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi bawa satu perumpamaan kepada kita apabila bercakap tentang hasad ni. Macam mana hasad ni dia macam disebut dia satu benda yang duduk dalam diri kita, yang kita tak nampak, tetapi dia makan kebaikan yang kita buat tu, seperti mana api yang makan kayu. Api tu dia makan apa? Dia makan kayu api lah. Api yang membakar. Ada satu lungguk, kita pergi ambil kayu, kita lungguk kayu tu. Bila kita lungguk kayu, kita bakar kayu tadi, akhirnya kayu itu diumpamakan sebagai kebaikan. Kayu itu umpama sebagai kebaikan, dan api itu umpama hasad kita. Jadi tuan-tuan, api itu dia makan tanpa dalam keadaan di sana, dalam keadaan api yang terbakar tadi itu akan ada satu keadaan yang mana dia terus terbakar.
kerana di sana tidak ada apa yang boleh membantu dia untuk dia padam. Kan? Tambah lagi kalau datang lagi angin yang kencang, datang meniup api tadi, bermakna dia akan terus membakar dan terus membakar. Tetapi di sana sekiranya datangnya air yang memadam, bomba datang, padam, rescue kita, bagi bantuan, api tadi dia akan terpadam. Bermaksud di sana, kalaulah tiupan angin itu diumpamakan sebagai nafsu jahat kita, nafsu mazmum, sifat-sifat mazmumah kita. Dia main, dia cup, orang kita kata dia cup. Dia bertiup kencang dalam keadaan datang membakar dan terus membakar. Bermakna di sana tuan-tuan akan musnahlah segala amalan pahala yang kita ada. Teruk tuan-tuan, bangun pagi, bersahur, kemudian lepas sahur solat subuh, lepas solat subuh solat sunat, baca Quran, lepas baca Quran solat duha, tiba-tiba ada hasad dalam diri kita tanpa kita sedari. Hasad-hasad tadi memakan segala pahala-pahala yang kita ada. Sebab itulah Nabi sebut dalam di sini Nabi kata hasad, iri hati, dengki yang memakan pahala kita, kebaikan kita seperti mana api yang memakan kayu, memakan bakaran, itulah kayu api tadi, untuk mudah difahami. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dan orang yang hasad ini sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang dan sentiasa berada dalam siksaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, orang yang ada dalam diri dia hasad, dia tak senang duduk, dia tak boleh tengok nikmat-nikmat yang Allah bagi pada orang lain. Pergi pejabat tengok kawan tu sikit, dia lebih sikit lah Allah kurniakan nikmat pada dia. Dia tak boleh duduk, dia balik rumah, dia fikir, dia cari jalan, dia tak boleh lena malam. Bini tanya, abang ni sebab apa tak boleh lena ni? Dia tak ada apa. Dalam hati ni meredak tuan-tuan. Kata-kata meredak. Dalam hati ni dia membakar, dalam hati ni dia tinggal satu perasaan sampai ke tahap dia tidak boleh tidur lena. Kan? Allah Ta'ala tarik kasih sayang daripada dia. Dan Allah pun dalam keadaan yang sedemikian rupa ni tuan-tuan, kita nak kena ingat, kita nak kena renung. Sebab itulah disebut bila mana hati dia ada satu perasaan hasad pada orang, tak suka pada orang, mulalah dia nak buat macam-macam pada orang. Tuan-tuan, sebab itulah kalau kita tengok dalam masyarakat kita hari ini, walaupun kita berada dalam dunia yang moden, dalam dunia teknologi pada hari ini, tetapi masih lagi ada amalan-amalan hasil daripada hasad. Contohnya datangnya sihir, datangnya santau, orang sebut guna-guna dan sebagainya, itu macam-macam Allah Ta'ala bagi untuk apa? Kerana daripada perasaan diri dia tu loh, dia rasa yang pertamanya dicabut kasih sayang tu, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada dia. Walaupun kita tahu Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap sayang hamba-hamba dia ni kan, walaupun kita duduk atas muka bumi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala banyak dosa-dosa yang kita buat, tetapi Allah Ta'ala masih kasih dan sayang pada kita. Buktinya Allah bagi makan, sifat Ar-Rahman Allah ni turun pada kita ni kan, kasih Allah turun pada kita ni kan? Dan Allah mengharapkan Allah pada kita ni supaya kita balik pada dia dan kita bertaubat pada dia kan. Dan dalam satu lagi keadaan kita kata sentiasa jauh daripada kasih sayang ni tuan-tuan. Untuk hidup bahagia ni kita mesti hidup dengan kasih sayang. Sebab tu saya selalu sebut ketika mana Mother Teresa, walaupun saya petik ni tuan-tuan daripada orang Kristian lah walaupun itu tapi Nabi pun ajak kepada kita kan, kepada bagaimana ketika mana datang seorang lelaki Badawi disebut sebagai Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' ni gelaran tuan-tuan, sebab Al-Aqra' botak kan, kita bila kita mati nanti kalau kita tak bayar zakat, kalau kita tak tunaikan zakat, ada seekor ulat mai pada kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam kalau kita tengok kitab Fathul Bari, dibincangkan apa yang disebut sebagai syuja'an aqra', seekor ulat yang digelar sebagai Al-Aqra' ni. Sebab apa? Sebab ulat tadi kepala dia botak. Ular tadi itu kepala dia botak. Wallahu alam tuan-tuan, gambaran ular tu kita tak boleh bayang, tapi dibahaskan dalam kitab Fathul Bari. Dia kata kerana terlalu berbisa dan hitam dia, kulit dia tu terlalu mekelit, dan lalu dia punya rambut luruh, wallahu alam, dia nampak berkilat botak, digelar sebagai syuja'an aqra'. Manusia tengok ular ni siapa ni? Ular tadi mengejar dia dalam keadaan dia tak tahu, dia terpinga-pinga duduk dalam barzah, tiba-tiba dikejar oleh seekor ular dan dia berlari.
Bila dia lari, dia kata, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Dia kata, ana maluka, ana kanzuka, aku harta kamu yang kamu simpan, aku harta kamu yang kamu tak tunaikan zakat. Tuan-tuan, Al-Aqra' bin Habis ni orang kata apa? Gelaran kepada mungkin rambut dia kurang dan sebagainya. Jadi dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terkejut tengok Nabi, cucu Nabi duduk atas paha Nabi, kiri kanan. Kan? Dan itu Nabi disebut, Nabi kata, barang siapa yang tidak menyayangi dan dia tidak akan disayangi. Kan, dia ada 10 orang anak dia, tetapi dia tak, anak-anak dia tak biasa buat macam tu. Dia tak biasa buat macam tu pada anak dia. Tak biasa berduduk, tak biasa belai. Tapi tuan-tuan, jangan kita sangka dia tu lekeh dah. Orang kata lekeh ni, orang kata apa, jangan kita kata dia ni orang tak baik dah. Tapi mungkin sebab dia ni macam kita lah orang kampung, dia, pembesaran orang kampung membesarkan anak-anak tu tak sama dengan orang bandar. Parenting skill dia berbeza. Kerana kalau kita tengok dalam sirah, anak-anak Al-Aqra' bin Habis ni 10 orang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu anak-anak dia hebat dan dia pun hebat, seorang bapa yang hebat. Cuma kaedah dia itulah, dia cengeng sikit ke, dia garang sikit ke, hati dia keras sikit ke, cara didikkan anak-anak tu mungkin berbeza. Kan? Dan di sana, dan Mother Teresa sebut, bagaimana nak mewujudkan keamanan kepada dunia? Dia sebut, dia kata, go home, love your family. Kan? Baliklah ke rumah kamu dan sayangilah keluarga kamu. InsyaAllah dunia ini akan aman. Jadi tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang orang yang hasad ni, dia akan sentiasa hilang. Dia hilang kasih sayang dalam diri dia. Kerana kasih sayang ni, love is verb. Kasih sayang ni adalah perbuatan. Sayang ni bukan hanya pada lidah, tuan-tuan. Kita sebut kita sayang bini kita sebut sayang pada mak ayah kita sebut sayang pada agama kita. Sebut ni, dia bukan semata-mata pada lidah. Kan? Kerana kasih sayang ni adalah pada perbuatan. Kalau kita tengok dalam setengah orang, dia tak pernah sebut. Kalau kita tengok dari sudut orang tua-tua, orang lama-lama, dia tak pernah sebut abang sayang. Depan anak-anak ni, mak ayah dengan mak ni nak sebut sayang ni, taubat lahum, tuan-tuan, dia tak sebut. Tetapi bagaimana sebuah rumah tangga dibina dengan satu tanggungjawab, kan? Suami memahami tanggungjawab pada isteri memahami tanggungjawab kepada suami. Mereka tidak bercakap soal hak, tetapi mereka bercakap apa yang aku nak bagi, apa yang aku nak beri, soal tanggungjawab. Maka di sana mereka mampu untuk membina sebuah keluarga yang bahagia. Hari ini tuan-tuan, orang boleh bercakap dia sayang suami dia, suami dia sayang dia, tetapi di sana masing-masing bercakap soal orang kata apa yang aku nak dapat, bukan apa yang aku nak beri. Bermakna di sana kita mula melihat hari ini statistik rumah tangga penceraian berada di satu tahap yang tinggi. Tambah-tambah kita duduk dalam PKP ni, kita pun tahu, tengok sampai kementerian dia mengeluarkan satu kenyataan bahawasanya kalaulah berlakunya keganasan rumah tangga, tolong laporkan kepada pihak berkuasa. Kenapa? Di sana tuan-tuan, di sana hilangnya sifat kasih sayang. Manusia bila hilang sifat kasih sayang, dia ada satu sifat lagi disebut Imam Ghazi, sifat kebinatangan. Walaupun di sana tuan-tuan, binatang ni dia sayang pada anak dia, manusia ni bila hilang sifat-sifat kasih sayang, nilai pada diri manusia, dia mai sifat-sifat binatang tu, dia lebih disebut juga dalam Al-Quran, walaupun dalam konteks yang lain. Ulaika kal an'am bal hum adall, depa ni lebih teruk daripada binatang ternakan. Mereka ni seperti mana binatang ternakan, bal hum adall, bahkan lebih teruk. Manusia kalau dia tak jaga diri dia, kalau dia tak kontrol diri dia, dengan akal yang Allah bagi, dengan kecerdikan yang Allah bagi, dengan pertimbangan, kita melihat dengan hati, melihat untuk kita mempertimbangkan diri kita, itu di sana bermakna kita akan lebih teruk daripada binatang. Tetapi sekiranya kita boleh mengawal diri kita, kita boleh kontrol hasad dalam diri kita ni. Sebab itulah kita nak sebut, bukan kata hasad ni semua buruk, tuan-tuan. Kalau kita sebut tentang hasad, jangan kita sangka di sana semua sifat hasad ni buruk. Sebab itu disebut oleh baginda Nabi SAW dalam sebuah hadis berkaitan dengan satu sifat, dua sifat hasad yang orang kata apa, yang diberi kebenaran oleh syarak. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada illa fi isnatain rajulin atahu Allahu malan wa sallatahu ala halakatihi fil haqq wa rajulin atahu Allahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha. Hadis sebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kehidupan kita ini Nabi tunjuk pada kita, Nabi bagi pedoman pada kita sebab
kita pun tahu hasad ni fitrah manusia lah. Nah, abang kata benda tu benda yang bersifat tabi'i, fitrah. Manusia tetap akan ada hasad. Cuma Islam untuk buang 100% pada diri manusia tu sukar. Tetapi Islam channel dalam keadaan yang baik. Islam kata dalam sebuah hadis Nabi SAW, tidak ada perasaan iri hati atau dengki yang diharuskan kecuali dalam dua perkara. La hasada illa fisnatain. Nabi kata tidak ada hasad yang mana ini dalam dan dibenarkan, yang diharuskan kecuali dalam dua keadaan. Bermakna di sana apa tuan-tuan, Islam ini dia memberi satu solusi, memberi satu keadaan. Bermakna hasad ini juga timbul disebabkan ialah perasaan ingin berlumba-lumba, perasaan ingin berada di depan, perasaan ingin menang, perasaan ingin lebih dan sebagainya lah. Kalau kita tak ada satu perasaan untuk berlumba-lumba itu, bermaksud di sana kita akan hilang produktiviti lah. Dan masuk-masuk kita kata tak apalah apa jadi, tak apalah apa jadi. Di sana dia akan hilang produktiviti. Tapi Islam ni dia divert, dia cuba alihkan daripada hasad itu kepada hasad yang negatif kepada positif. Yang pertama disebut oleh Nabi SAW, dengki terhadap kedudukan atau keadaan seorang yang telah dikurniakan oleh Allah dengan harta, lalu dibelanjakan pada jalan kebaikan. Tuan-tuan, hasad pertama disebut oleh baginda Nabi SAW, orang yang mana Allah bagi kepada dia harta, Allah kurniakan, atahullahu malan, bagi pada dia harta. Hidup ni tuan-tuan tak tahu macam mana. Dia ni buat kerja biasa, dalam satu keadaan tengok-tengok tiba-tiba untung. Meniaga biasa, kita tengok kedai pun biasa. Kalau kita main di Kedah ni tuan-tuan, di Sungai Petani ada satu tempat, dia lostak pada satu tempat. Dua-dua kedai saya dah pergi makan. Di Sungai Petani tu kebetulan pergi ziarah mak, saudara mak, dah kawan mati. Satu kedai duduk dalam kampung, duduk dalam hutan. Tiba-tiba tengah hari ni penuh, lauk dia habis. Satu kedai dekat Teluk Jamat, kedai dia khabarnya lah, satu ketika berniaga di tengah bandar Al-Ustaz di Pekan, tak laku. Balik mai sebab kedai kena tutup, orang nak buat pembesaran jalan, balik mai duduk di kampung, dia buka kedai dalam kampung, dalam hutan. Tiap-tiap hari penuh kan. Terkenal dengan daging bakar, dengan pelbagai jenis lauk. Kita pun tak tahu macam mana orang ni tiba-tiba duduk dalam keadaan macam tu. Allah Ta'ala kurniakan pada dia harta kan, tetapi dia gunakan harta tu untuk kebaikan. Orang macam ni kita boleh iri hati, tapi iri hati bukan kita iri hati. Itulah kita kata kalau dia boleh macam ni, aku pun cuba nak buat. Kenapa? Kita akan tengok tuan-tuan bagaimana orang, 4 kategori manusia sekiranya kita berkesempatan lah. Ustaz Fauzi kita kata udang dia sedap insya-Allah kan, tapi ini PKP tak tahulah dia buka ke tidak kan. Satu lagi tuan-tuan, satu kedai dekat dengan kalau tuan-tuan biasa dengar di sebelah dekat dengan Tanjung Dawai, saya rasa di belah Pengkalan Kakak, ada satu kedai rojak. Kedai rojak ni dia hanya buka bulan Ramadan je. Saya tak pasti bulan Ramadan tahun ni buka ke tidak. Dia beroperasi daripada 10 malam sampai ke subuh setiap bulan Ramadan. Bila orang pergi penuh. Ini pun dia hanya buka setahun sekali je. Itu yang pelik tu. Saya pun tak besar pergi. Tuan Syahnis kata kena bawa pergi insya-Allah tentang Facebook kita bila mana Ustaz Zamri kita turun ke kan. Mai Kedah ni kita cuba bawa pergi. Tuan Syahnis kita, Ustaz Syarizan kita yang ada ni, mana-mana hak turun-turun ni kan. Tapi saya pun tak kerap pergi pun. Pergi tu kebetulan pergi kerja, kebetulan kerja. Kita singgahlah dekat-dekat mana kita boleh pergi, kita pergi. Kan? Sebab yang keduanya, dengki terhadap seorang yang dikurniakan oleh Allah dengan hikmah, lalu dia beramal dan mengerjakannya. Keduanya tuan-tuan, bila tengok dalam keadaan kehidupan ni, dia nampak orang tu dia ni ada ilmu. Dia pun pening macam mana. Ilmu ni bukan katakan ilmu agama, tetapi ilmu yang membawa kepada kebaikan. Ilmu bawa dia kenal Allah. Tengok dia ni sampai tahap dia duduk mengaji, dia orang susah, tiba-tiba dia mengaji berjaya. Macam mana dia boleh berjaya? Dan dengan ilmu dia tu juga bukan takat dia berjaya tuan-tuan, dia boleh amal kan. Tengok dia ni mengaji sikit, tapi amal dia tu ya Allah kan. Sebut bab makan bulan puasa, Dr. Mat Nur Rafiah kata nak join juga makan sekali kan, insya-Allah kan, nak pergi ajak buka puasa kan. Jadi
Kalaulah kita kata orang tu Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dia ilmu, atallahumma huwa ilman, bagi kepada dia ilmu. Dan al-hikmah, yang disebut hikmah. Hikmah ni maksudnya apa tuan-tuan? Maqam dia lebih tinggi daripada ilmu lah. Kalau takkan ilmu, dia pergi mengaji, dia dapat sijil. Ya kan? Tetapi kalau itu pengetahuan, sekarang kita kata hikmah ni maksudnya apa? Dia dapat satu ilmu, dengan ilmu tadi dia amal, dan amal itu dia ajarkan kepada orang lain. Ini kita rasa, kita tengok orang bila mana dia ada ruang dan peluang, macam manalah kawan ni dia boleh sampaikan ilmu pada orang lain. Kan tuan-tuan? Sebab itulah saya selalu sebut, saya serulah pada sahabat-sahabat yang duduk dalam medium Facebook ni yang ada kemampuan untuk buat live, buatlah live. Kan kita macam saya lah, kadang-kadang live kita 3 orang, kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang 5 orang. Bukan diukur pada ramainya viewer tuan-tuan. Bukan ramainya pada orang yang tengok kita. Tetapi ialah bagaimana dengan ilmu yang kita ada. Contoh sahabat saya berautora, dia seorang hakim syar'i, ilmu-ilmu yang mungkin dalam boleh kongsikan dengan kita dan sebagainya, berkaitan dengan apa-apalah, undang-undang ke apa ke. Jadi masing-masing kita ada ruang dan kita ada peluang untuk kita cuba kongsikan dengan masyarakat dalam keadaan tidak membatasilah. Sebab kita sebut bila duduk di media sosial ini, saya sendiri pun saya tak akan sebut apa yang secret berkaitan dengan zakat, kerana di sana akan bercanggah dengan polisi, termasuk itulah menjadi etika rakan-rakan kita di bank dan sebagainya itu. Tetapi kita menyebut dari sudut keilmuan, dan kita tidak menyentuh benda-benda yang bersifat dengan bercanggah dengan dasar-dasar kerajaan, dengan dasar-dasar polisi kita kerja. Tetapi di sana kita hanya nak mengajak orang supaya balik untuk ingat Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita pakat merubah diri kita. Itu. Jadi dengki ni Nabi sebut boleh dengki dalam 2 keadaan. Yang pertama, dengki dalam keadaan orang tu dia ada harta, dia gunakan harta dia untuk kebaikan. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ilmu, dan sekiranya dalam keadaan itu dia gunakan ilmu dia itu untuk kebaikan. Jadi tuan-tuan, di sana tu kalau kita tengok dalam 4 keadaan yang Allah Nabi ceritakan kepada kita, orang yang ada ilmu dan dia ada harta. Orang yang pertama, ini saya tak baca hadis lah, saya sebut sekadar menceritakan mafhum hadis Nabi SAW. Golongan orang yang pertama ni Nabi sebut, ni bila disebut dengan harta dan ilmu lah. Orang yang pertama Allah bagi kepada dia harta, dan Allah bagi pada dia ilmu. Dan dengan ilmu dan harta tadi Allah dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Inilah sebaik-baik manusia. Tuan-tuan, inilah sebaik-baik manusia. Bila mana kita ni dah cuba mencari harta dalam kehidupan kita, kemudian dalam pada masa yang sama kita cari ilmu, kita ada 2 ni. Kita boleh orang kata apa, seimbang di antara keduanya. Dan ilmu tadi digunakan untuk kebaikan, bermakna di sana itulah sebaik-baik manusia. Ini kita nak kena cari. Ini kita nak kena cari dalam kehidupan kita, sebab akan mengimbang kita ialah ilmu. Yang keduanya disebut oleh baginda Nabi SAW, kalaulah dalam satu keadaan masyarakat manusia ini, golongan yang kedua, golongan kategori yang kedua lah, dia ada ilmu tetapi dia tidak ada harta. Tetapi dalam diri dia terdetik, dia kata, kalaulah aku ada harta, aku teringin juga nak pergi tolong orang susah, teringin juga nak bantu tengok orang turun bagi bantu masyarakat, aku teringin juga nak buat masjid, aku teringin juga, tapi aku tak boleh nak buat apa, aku hanya ada ilmu saja. Aku hanya ada ilmu saja. Tuan-tuan, di sana Nabi sebut orang yang sedemikian rupa dia dapat pahala seperti mana orang kaya tadi. Macam mana dia nak buat, ketika mana dia nak tu Allah Subhanahu wa taala dah bagi pahala pada dia. Tuan-tuan, betapa kasih dan sayangnya Allah pada kita. Dia dengki tak tuan-tuan? Dia dengki, tapi dia dengki dalam keadaan yang baik. Dia tengok, kalaulah aku ada macam tu, aku teringin juga nak buat baik macam tu. Dia tak fikir, katalah, kalaulah aku ada macam tu, tengok dia tu pakai BMW tu, aku nak tukar ada BMW. Kalaulah tengok dia kata dalam keadaan aku tengok dia ni, orang kata apa, duk pergi jalan sana. Bukan takat tu tuan-tuan, tapi lebih daripada tu ialah dia kata, kalaulah aku ada macam ni, aku teringin nak buat macam dia. Sebab apa? Memberi manfaat pada umat. Kerana dalam hidup dia ni tuan-tuan, di samping dia rasa, sebab kita tahu dalam kehidupan kita ni, untuk kita jadi bahagia, kita nak kena memberi. Hak yang pertama tadi, dia boleh bagi harta, dia boleh bagi ilmu, dia bahagia. Yang kedua, dia boleh bagi ilmu, tetapi dia tak boleh bagi dia tak boleh bagi kekayaan, kesenangan. Yalah tuan-tuan, contoh dia tengok dia duduk mengajar. Bila dia mengajar dengan pendapatan yang ada
Ustaz kita kata dengki depa yang ada cawangan. Itu benda. Saya terbaca satu hadis Nabi SAW, tapi dalam kitab Ibnu Katsir pagi tadi Ustaz, tapi itu bagi saya tak pastilah kesahihan dia, kan. Saya kalau sebut pagi ni tu agak kontroversi juga Ustaz, kan. Di sana sebab dalam hadis tu sebut Ustaz, tapi saya tak pasti kesahihan itu sebab saya tak tengok dia punya rujukan tadi. Sebut oleh dalam kitab Ibnu Katsir, dia kata Nabi suka pada orang yang Ustaz sebut banyak cawangan tu, kan. Nabi kata Nabi umat, tapi di sana tu adalah perbahasan lain tu dengan adilnya, dengan sempat tadi selak sikit kitab Ibnu Katsir membahaskan bab berkaitan dengan adil, di sana tu dia sebut, dia kata keadilan dan berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW tu yang Ustaz sebut tu, dia kata kan Nabi berbangga dengan orang yang banyak bukan macam tu lah, orang yang banyak cawangan ni. Tapi saya tak sebut detail di sini sebab sini kontroversi, kan. Jadi di sana itu ialah orang yang kedua ialah orang yang dia ada ilmu tetapi dia tidak ada harta. Sekiranya dia niat nak buat kebaikan macam orang yang ada harta, tuan-tuan, Tuhan bagi pada dia, Allah bagi pada dia kebaikan. Ini peluang kita, tuan-tuan. Ini peluang kita. Ini peluang kita. Saya teringat pesanan seorang tuan guru, dia sebut, dia kata kita nak masuk syurga ni payah. Nak masuk syurga payah. Dan orang yang Allah bagi nikmat masuk syurga ni, dalam Quran pun sebut allazina an'amta alaihim. Dan orang-orang yang Allah bagi nikmat pada mereka ni, nikmat ni siapa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kita nak duduk makam mana, tuan-tuan? Makam Nabi. Kita bukan Nabi. As-siddiqin, orang yang membenarkan, orang yang benar ni. Gelaran ni hanya layak bagi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wasyuhada, itu mungkin kita kata jihad kita. Ada sahabat-sahabat kita yang berjihad di dalam bidang pendidikan, ada sahabat-sahabat kita yang berjihad di dalam bidang politik, ada berjihad di dalam bidang kita kata wakaf, sebagian ni. Itu mungkin salah satu aspek. Wassalihin, kalau nak sebut soleh ni, tuan-tuan, soleh ni pun kita ukur kita ni takat mana, tuan-tuan. Kita ni soleh ke kita ni mak saleh? Ni kita nak sebut, kan. Kata satu orang tua dulu sebut lah, kan, saat dulu, kan. Kita nak musleh ke, soleh musleh ke, kita ni nak soleh jadi orang yang tetapi ataupun kita nak jadi mak saleh. Itu yang kita nak kena tengok dan kita nak kena renung. Jadi kita nak kena tengoklah di sana mana keadaan. Jadi ruang dan peluang yang ada, carilah ilmu, kerana di sana itu orang yang berilmu, dia niat untuk kebaikan, Allah bagi pahala pada dia, tuan-tuan. Hak ni kita tak boleh nak imagine, kita tak boleh nak gambarkan, kita nak boleh yalah, kan, satu benda yang kurniaan Allah ni, pahala yang Allah nak bagi pada kita ni tiada tanpa ada batasan. Cuma Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita buat sikit je. Kita nak kena ikhtiar sikit ya, kita kena nak ikhtiar sikit saja untuk kita buat, kan. Tambah-tambah lagi lah kalau kita dalam keadaan kita ada sikit, kita bagi, bahkan di sana pahala Allah Subhanahu wa taala cukup besar pada kita. Sebab itulah kita selalu dengar bila mana orang cakap tentang zakat, bila orang cakap tentang wakaf, bila orang cakap tentang sedekah, setiap pagi bila kita bangun daripada subuh, sembahyang subuh, selepas subuh, dua orang malaikat dia akan turun, dia akan doa pada kita setiap pagi. Doa yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah Tuhan kami, bagilah pada orang-orang yang mana dia ni yang dia ni menginfakkan. Infak ni banyaklah, tuan-tuan. Infak berzakat, infak dalam keadaan dia bersedekah, infak dalam keadaan dia berwakaf, infak dalam keadaan dia buat apa-apalah, kan. Di istilah hari ni keluar dengan crowdfundingnya, dengan istilah-istilah yang pelbagai bermakna di sana. Sebab itulah di semalam kami ada bincang, tuan-tuan. Kebetulan pagi ni Dr. Mat Nur Rapiah pun ada, kan. Orang yang terlibat secara langsung di dalam membina rumah-rumah wakaf di bawah Kuda Holding. Kita bincang bila mana viral isu rumah yang duduk dalam Kedah ni. Walaupun di sana statistik, tuan-tuan, Kedah yang mencatatkan sekitar 700 lebih orang kata miskin tegar. Kalau compare dengan negeri lain, tuan-tuan pun boleh tengok bahawa ni data yang dibentang, yang dikeluarkan oleh kerajaan. Kalau lihat di sana dibentangkan oleh Dr. Wahid Mirzal baru ni, kalau tengok data tu, kita kata kalau ni Ustaz Zaisam kita di Pahang pun ada. Kalau dia pergi selak di Pahang, kalau dia pergi selak di Terengganu, ada sahabat kita di Terengganu, dia tulis awal lagi, dia kata jangan, kalau main Terengganu kami reserve. Kami kata memanglah kami di negeri kami ni banyak rumah orang susah. Tak pergi Kelantan lagi, tuan-tuan, tak pergi Kelantan, tak pergi Sabah Sarawak, belum pergi negeri-negeri lain. Dan kita di Kedah pun kita kata memang di sana itu ada rumah-rumah. Kita pun bincang, tuan-tuan. Hari ni orang berdebat, orang berbahas, ada orang miskin yang tidak ada rumah.
Ataupun orang berbahas, orang miskin tidak ada rumah yang sempurna. Dan kita dah bincang dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada orang yang mana Allah Subhanahu, yang mana dia menjaga mulut dia daripada dia berdebat, dia berjidal. Dan sekiranya dia berdebat tu dalam keadaan dia tinggalkan perdebatan tu dengan dia salah, Allah Ta'ala bina dia ada rumah tepi syurga. Kita dah bincang dalam pertemuan yang lepas. Rumah tepi syurga ni Allah Ta'ala bagi. Tepi syurga tuan-tuan, bukan kata dalam syurga juga, bukan duduk di luar, kan? Tetapi bagi orang yang mana dia meninggalkan perdebatan, dia tahu dia betul, tapi dia tinggalkan perdebatan tu semata-mata dia tak mau berdebat. Di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala membina rumah dia di tengah-tengah syurga. Kami membincang, kita kata kalau lah orang tinggal perdebatan ni, rumah tepi syurga. Kalau lah orang tinggal perdebatan kerana salah, rumah tepi syurga. Kalau dia tinggal perdebatan kerana dia memang benar, di tengah syurga. Apatah lagi sekiranya ada orang nak menyumbang rumah, menyebabkan orang tak berkelahi langsung, tak bertengkar tentang benda tadi, tuan-tuan. Kita agak-agaklah apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi pada dia. Itulah kita bincang, mungkinlah ruang dengan ada ni. Kita dalam proses, tuan-tuan, kita untuk kita cula ataupun kita selia, kita dah bagi bincang dalam mesyuarat untuk turun kepada imam-imam, tolong cari rumah-rumah yang memang dari sudut pandangan kita ni tak layak untuk diduduki. Cari, dan dengan keadaan yang kita ada dana kita, tuan-tuan, setahun kita tak boleh bina banyak. Setahun zakat Kedah hanya boleh bina lebih kurang 100 buah rumah, dengan repair 400 buah. Dana kita sekitar 15 juta. Kerana di sana, tuan-tuan, ada lagi keperluan-keperluan makan, minum, kesihatan dan sebagainya, pendidikan. Itu perlu lagi kepada golongan asnaf ini untuk bagi dia sustain, ataupun bagi golongan asnaf ini terus mampu, kan? Jadi kita nak cuba bukalah kepada masyarakat. Mungkinlah ada orang dia nak bina rumah di syurga ni, dia boleh bagi satu rumah kepada asnaf. Tapi lembaga zakat negeri Kedah buat tanpa sebarang keuntungan, dengan low cost, dengan cost yang rendah. Takkan dah tak ada, tuan-tuan. Sebab rumah asnaf ni tak mahal mana. Kalau asnaf tu tinggal seorang, rumah dia sekitar 15,000 ke 16,000. Kalau dia duduk satu keluarga, rumah dia 40,000. Tuan-tuan, hari ni kalau kita tak pelik, saya sebut pada tuan-tuan, ada orang dia mampu pergi ke Langkawi, tidur di hotel yang mahal, satu malam harganya 40,000. Satu rumah yang dia bagi 40,000 tu boleh bagi asnaf tadi tidur, tapi dia hanya pergi tidur di hotel satu malam. Ada orang dia mampu dengan kekayaan yang dia ada, dia boleh bercuti di Eropah satu keluarga. Satu package, satu per head 10,000. Dia boleh pergi 10 orang 100,000. Kalau dia korban, dia kata tahun ni tak payahlah kita pergi bercuti, kita bagi rumah pada orang miskin. Kan, kita pergi bercuti ni mungkin dia kata daripada kita dah hidup tahun ni PKP, tahun ni tak boleh nak pergi berjalan, apa kesalahnya kalau kita gunakan duit tadi tu, tuan-tuan, sudah tentu ganjaran dia besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu alam. Kita teringat kisah bagaimana yang berlaku di Empangan Beris ini, tapi kita dengar cerita-cerita lah, tuan-tuan. Ada seorang ketika mana dipindahkan satu tanah perkuburan ni, tengok-tengok ada seorang orang tua perempuan, jasad dia tu tak dimakan oleh bumi. Orang kaji-kaji tengok sebab apa. Wallahu alam, ni cerita orang setempat cerita. Bila pergi kaji, pergi tengok-tengok, dia kata sebab apa? Sebab dia ni bila mana ada budak kampung tu nak masuk mesti tak ada duit, dia nak pergi haji, duit dia simpan untuk haji. Dia ambil duit tu, tuan-tuan, withdrawal duit dia bila tabung haji tadi, bagi pada budak tu pergi mengaji. Tuan-tuan, ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala cukup besar bagi. Takkanlah kita kata daripada 30 juta rakyat Malaysia, kata kita kalau kita bagi ruang dan peluang, takkanlah seorang dua tak terdetik. Walaupun bukan semua, walaupun kalau semua ni mungkin tidak mampu, tetapi di sana akan ada golongan-golongan yang berkemampuan, yang gaji sebulan 200,000. Kalau setakat dia bagi 40,000 untuk bagi rumah pada orang miskin, dalam keadaan dia dapat pelepasan cukai, sudah tentu di sana akan ada golongan-golongan yang akan membantu. Kenapa? Dia yakin rumah yang dia bina, rumah yang dia repair, di sana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggantikan kepada dia satu rumah, satu istana di syurga. Wallahu alam. Lebih daripada itu lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada dia. InsyaAllah inisiatif ini kita akan cuba perincikan dan kita akan cuba bincang. Kerana dengan dana yang ada, tuan-tuan, kita tak mampu untuk menyelesaikan masalah rumah di negeri Kedah. Tambah lagi rumah-rumah yang tidak ada geran tanah, dan rumah-rumah yang berada di tanah rizak, rumah-rumah yang berada di atas tanah yang pertikaian dari sudut pusaka. Ini benda-benda yang siapa yang terlibat di dalam agensi, dia tahu masalah ni. Kan, bukan mudah, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok selapis dengan mata, tuan-tuan nampak mudah untuk diselesaikan. Tapi bila tengok dua lapis, bukan mudah. Bukan mudah. Kerana sebab itulah disebut, saya terbaca dalam pagi tadi bila duduk sela dalam bila mana dalam bab sedekah ni pun Nabi kata, Nabi larang disedekahkan kepada orang yang mempunyai lebihan harta,
tetapi di sana dia malas untuk berusaha. Tuan-tuan, di Kedah ramai, di Kedah banyak. Sebab tu saya tulis. Bila saya tulis tu tuan-tuan, dia kata satu orang ni dia kaya zahir. Dia ni nampak dari sudut dia ni miskin zahir. Dia ni kaya zahir. Kaya zahir ni maksudnya dia ni nampak macam kaya tapi miskin. Ada lagi juga di Kedah tuan-tuan, orang yang trend dia ni miskin zahir, nampak macam susah. Tuan-tuan masuk ke kampung-kampung, tuan-tuan tengok, kesian lah, balik mai daripada Kuala Lumpur pergi tengok, kesian lah Pak Long ni, susah kan. Tanya orang kampung, dia kata tak ada apa. Dia kata orang kampung ni tuan-tuan, sebahagian lah yang kaya-kaya ni, dia bukan makan macam kita. Kita pergi tengok, dia kata makan ikan temenu cecah yang asam. Sebab memang macam tu. Tambah-tambah duduk belah Kuala Kedah, menu di hari-hari ni tuan-tuan, ikan temenu rebus cecah yang asam. Sambil boleh tumbuk, cecah tu ya. Dan benar ni tuan-tuan, bukan kita pergi beli ayam kat dia pun dia tak mau makan. Dia kata tak boleh nak makan ayam ni. Beli daging kat dia pun dia tak mau makan kan. Pergi beli ikan, orang, saya tak tahulah kalau orang-orang duduk di bandar tuan-tuan, tapi kalau orang duduk di kampung ni, di kampung kalau kita buat kenduri, ada orang yang dia tak makan ayam, dan dia tak makan daging, dan dia tak makan ikan besar. Ayam pun dia tak makan, daging pun dia tak makan, ikan besar pun dia tak makan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok orang tua-tua dulu kalau buat kenduri, dia ada juga reserve pergi beli ikan temenu buat gulai. Ikan temenu dia buat gulai, beda ataupun untuk bahagian adik-beradik yang tak makan daging, tak makan ayam, tak makan ikan besar. Tapi hari ni catering payahlah bila pergi kenduri catering di kita dah buat kenduri catering hari ni. Jadi orang-orang yang macam ni pergi kenduri sebenarnya dia takkan makan lah, dia pergi tu sekadar untuk ihtiram ataupun meraihkan keluarga tadi, dia balik dia akan makan yang lain lah. Tapi golongan ni ada, terutamanya di kampung-kampung. Jadi dia makan ikan temenu, kita pun pergi kesian lah tengok Pak Long ni tak ada lauk makan ni. Dia makan ikan cabai tumbuk dengan ikan temenu rebus. Hari-hari nak tengok tuan-tuan kan. Dia beli pun tak banyak. Setiap kali kalau di sebelah kampung ni, motor akan masuk ke kampung jual. Dia sambil dia pakai horn ting masuk. Dia beli pun dia beli 2 ekor. Kan, dia duduk dengan suami dia makan seorang sekor. Dia bukan, dia tak meratah macam kita tuan-tuan. Kita ni makan ikan ni macam kucing. Kan? Saya sebut yang asam petang ni kena buat nasi daging pula, betul tak betul kita kena kan. Ni pagi-pagi ni sebut tentang makan ni kita mai percaya dia orang. Kan? Jadi bila jadi macam ni kan, beli 2 ekor, kita ni tuan-tuan makan ikan macam kucing. Masuk saya lah. Tak ikan kita merata. Tapi orang tua ni tuan-tuan dia makan patuk badan. Cabai tumbuk, ikan kering ataupun ikan rebus makan. Itu dia punya makanan. Orang kita orang kuda putih, dia ni susah sungguh lah, kesian lah. Pejabat zakat tak tolong, JKM pun tak tolong. Tengok rumah ni lagi teruk. Rumah pun dah nak reban. Tuan-tuan, tapi berdasarkan siasatan kita ni, saya tak sebut kes mana. Bila kita selak di sana tu tuan-tuan, tanah berpuluh-puluh gedung. Tuan-tuan boleh bayang lah, ini ukuran orang Kedah. Tuan-tuan tak boleh nak buat comparison ukuran orang Kuala Lumpur. Kalau kita duduk di Putrajaya, kalau kita duduk di Lembah Kelang, kita mai ke Kedah, kita kata bendang 20 relung ya. Bagi Kedah, orang Kedah tuan-tuan, kalau ada bendang 20 relung kaya. Kan? Sebab orang yang ada bendang 2 relung, 3 relung pun dia tak pasal kerja cari makan. Orang yang ada bendang 20 relung, kalau Kedah kaya lah. Tapi nak buat macam mana? Kita tak boleh nak paksa dia untuk dia buat rumah. Tuan-tuan boleh pergi paksa ikat. Kan? Tak boleh. Kan? Bila kita nak buat rumah, tak mau. Jadi kalau kita nak suruh dan kita nak bagi duit zakat buat rumah dalam keadaan dia ada harta, di sana tuan-tuan, baiklah kan, selalu bincang peringkat kita takkanlah kita nak bagi orang yang memang kita tahu dia ada duit kan. Sebab itulah saya sebut, banyak orang bagi pendapat, dia kata takkanlah agensi kerajaan tak boleh fikir, takkanlah jiran tetangga tak boleh fikir, takkanlah Tok Imam tak boleh fikir. Saya nak sebut pada tuan-tuan, bila kita berhadapan dalam keadaan yang macam ni, bukan mudah untuk kita cakap, bukan mudah untuk kita bagi pandangan, bukan mudah untuk kita bagi pendapat, kerana realiti itu tak sama macam kita cakap. Sebab itulah saya sebut ketika saya tulis satu artikel, miskin kerana malas, seorang pensyarah Dr. Nizar telefon, dia kata saya ni satu masalah lagi ni. Dia pun ceritalah sekian-sekian ni. Dia kata Faisal, kalau orang tuduh pejabat zakat tak selesai, tak boleh bantu, saya ni lagi teruk ni, saya pun tak tahu nak buat macam mana ni. Tolong dah. Sampai orang rumah hang tak tolong ke? Orang kampung tolong, Tok Imam tolong. Kan, tapi tak boleh nak berubah, nak buat macam mana ni? Kan, sebab dia sebut ni kira orang kan, orang yang duduk macam ni, dia kata kalau macam tu tak apalah, kita
Depa cakap pandai suruh depa buat lah. Tuan-tuan, kajian dibuat demi kajian, kajian dibuat demi kajian, kajian dibuat demi kajian. Nak selesai masalah pokok ni. Oh, tak senang untuk selesaikan. Ini yang kita nak sebut. Bukan mudah untuk menyelesaikan masalah orang. Saya sebut juga, bila mana kita duduk dalam kawasan kondominium, kita duduk kawasan taman, kehidupan kita tak sama dengan orang kampung. Di kondominium mewah, jiran sebelah pun dia tak kenal. Makan ke tidak, hidup ke tidak, mati ke tidak. Tuan-tuan, kalau dah kita jiran sampai sepanjang tu, mungkin sebelah rumah je dia kenal. Yang ujung-ujung ni sekadar say hi, assalamualaikum dalam lift, kemudian masing-masing. Tapi di kampung tak, tuan-tuan, di kampung petang-petang naik motor pusing-pusing tengok kampung, tanya Pak Long buat apa. Dia tanya, dia ambil berat tentang jiran tetangga, tak cukup makan, dia pergi hantar makan, cari makan, keadaan. Ada lagi sifat sakit demam. Kita pernah tengok tak, tuan-tuan, orang bandar duduk di taman, bila mana dia sakit jiran dia tunggu. Tak ada, tuan-tuan. Tapi kalau orang kampung, kita pernah tengok duduk di hospital, tanya, ni siapa ni? Dia tanya, ni jiran ni, orang sebelah rumah. Dan kami cari beradik lah. Tuan-tuan, berbeza. Tapi pada masa yang sama, orang yang duduk di bandar pekan ni boleh kata pada orang kampung, dia kata tak ambil berat tentang orang kampung. Hang jiran pun hang tak kenal, batang hidung jiran pun hang tengok sekali-sekala, tiba-tiba hang boleh kata orang kampung yang mana memang tengok hari-hari. Dan mereka lebih kenal dan mereka boleh lebih tahu. Tapi mungkin di sana tu, tuan-tuan, mereka tak ada lah kemahiran sampai ke tahap boleh tulis cerita daripada kita main cerita dalam Facebook tu. Ini kita nak kena faham dan kita nak tengok situasi. Itu realiti yang berlaku lah dalam masyarakat kita ni. Macam mana kita nak solve problem, kita nak selesaikan masalah itu untuk kita atasi. Dan saya sebut tadi, kalaulah kita buka ruang dan peluang, selain daripada syarikat-syarikat korporat, individu yang kaya ni, kalau setiap tahun dia kata selain daripada korban bagi makan, dan tentu pengorbanan kita tahu lah, korban yang kita yang disyariatkan kepada kita, sembelih lembu, sembelih kambing, al-an'am. Tapi lebih daripada itu lagi, kalau dia ada berkemampuan, mungkin di sana dia kata mungkinlah sebahagian daripada harta dia ni setahun dia boleh target bina sebuah rumah orang susah, kan? InsyaAllah saya yakin di sana tu ada. Kerana kita tahu, kalau kita sebut bagi bantuan untuk orang pergi haji, tu dah ramai. Orang duk berlumba-lumba, tuan-tuan, bagi bantuan kepada orang miskin untuk pergi haji. Di sana, tuan-tuan, bukan ada satu pensyariatan yang jelas, yang tidak ada satu tuntutan orang miskin pergi haji. Kita duduk pulut, hantar dia pergi haji, sedangkan itu di luar kemampuan dia. Sedangkan dia nak pergi haji, makan pun tak cukup, minum pun tak cukup, rumah dia pun teruk, kan? Jadi lebih afdal lagi ialah membantu mereka untuk memenuhi keperluan asas, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Yang mana kita rasa kemudian pendidikan, daripada berperingkat kita memberi bantuan kepada mereka. Dan insya-Allah lah. Dan yang keempat, golongan yang mana, kan, dia kaya, tiada ilmu. Dia ini kaya tetapi dia tidak ada ilmu. Dia kaya, dia tidak ada ilmu. Tapi dengan kekayaan dia tu, dengan sebab dia tak ada ilmu ni, dia buat kejahatan. Di sana disebut oleh Nabi SAW, inilah seburuk-buruk manusia. Dia kaya tetapi dia tak ada ilmu. Bila mana dia kaya tak ada ilmu, pertimbangan yang dia buat bukan berdasarkan kepada ilmu, tetapi pertimbangan yang dia buat dalam kehidupan dia itu adalah berdasarkan kepada nafsu semata-mata. Nabi kata ini seburuk-buruk manusia. Banyak dah, tuan-tuan, kita boleh tepuk diri kita tanya, tu ada kat kita dulu. Kita jangan tengok pada orang lain. Tengok kita ni ilmu cukup ke tidak, kan? Kemudian baru kita fikir, kalaulah kita kata kita takat ni, masyarakat kita ni macam mana. Kita tak tuning pada orang, kita tengok pada diri kita ni. Sebab bila kita mengaji tentang orang kata apa, tasawuf ni, dia memberi ukuran, dia memberi satu muhasabah, pertimbangan untuk mengkoreksi, untuk reflect balik pada diri kita, tengok kita ni takat mana, ilmu hak kita ada ni cukup ke tidak, ilmu hak kita ada ni cukup ke tidak untuk kita menyumbang kepada masyarakat, kan? Dan yang keempat disebut oleh baginda Nabi SAW, satu lagi golongan Allah Ta'ala tak bagi pada dia harta, tak bagi pada dia ilmu, dalam hati dia nak buat jahat macam orang ada harta tadi. Ini lagi teruk, tuan-tuan, apa pun tak ada. Ada tuan-tuan, berlambak, kan? Berlambak, banyak. Dah lah miskin. Ini yang kita kata ni, miskin. Bukan dia nak menghina tu, tapi miskin. Tapi dalam keadaan dia kata, kalau lah aku ada duit, aku nak buat jahat macam ni lah. Oh tuan-tuan, ada orang macam ni? Ada. Dan Nabi sebut, dosa dia sama seperti mana dosa yang ada pada orang kaya yang tidak ada ilmu tadi, yang dia niat untuk membuat kejahatan. Jadi tuan-tuan, itulah sebuah sedikit pada pagi ini kita berbincang berkenaan dengan orang yang mana Allah Ta'ala kurniakan kepada dia dalam kehidupan kita ni, dalam satu keadaan, sifat hasan ni sifat yang mana dia makan kebaikan seperti mana api yang makan kayu.
api yang makan kayu, bahan bakar tadi ni, dia makan kelip mata. Tapi di sana juga adalah kalau sifat tu maha mudah, dia akan ada air mai padam untuk hasad tadi tu kan. Tapi nak padam terus itu tak boleh. Allah Taala channel lagi tuan-tuan, dan Nabi sebut pada kita, Nabi kata dua keadaan kita boleh hasad pada orang. Yang pertamanya hasad pada orang yang ada ilmu, tetapi dia gunakan ilmu tu untuk kebaikan, dan kita cuba untuk pulun, orang kata ada pulun, berusaha untuk menjadi baik macam dia. Dan yang keduanya, orang yang mana Allah kurniakan kepada dia, yang pertama tadi harta, digunakan harta untuk kebaikan. Yang kedua digunakan hikmah, dan dia gunakan hikmah itu untuk kebaikan. Jadi saya rasa setakat itulah tuan-tuan perkongsian pada pagi ini. Terima kasih kepada semua, insya-Allah sahabat-sahabat kita daripada zakat negeri lain pun ada, Tuan Fadli turut bersama, Ustaz Mawi kita, Tuan Zakaria rakan kamera saya, dulu duduk main kamera, sampai hari ini berkawan kan, insya-Allah kan. Tuan Fauzi, Ustaz Fauzi kita, Puan Siti Aminah, Tuan Faizul, Tuan Khairul, Syekh Fazman, Ustaz Zamri, Kak Rohaida, Tuan Hanif kita, dan sahabat kita daripada Aceh pada pagi ni tuan-tuan, Dr. Mak Nur Ropiah. InsyaAllah Dr. saya kisahkan kontak Dr. Kita nak bahas sikit bab perumahan. Dr. Mak Nur Ropiah ni tuan-tuan, orang yang tuan-tuan tengok dalam Malaysia ni ada buat rumah wakaf ni, Dr. Mak Nur Ropiah ni lah. Jadi tuan-tuan nak tanya apa, tuan-tuan boleh tanya pada dia. Tuan Azwan kita, insyaAllah, Ustaz Wan Ashraf, Tuan Zahra Shanis, Cik Dad, Ustaz Fendi, Tuan Brotora, dan Mufdi, Ustaz Amir kita daripada UMK, Abu Naim, Ustaz Zamri, Tuan Ustaz Asrul kita, Dr. Hisham, Syarifullah, Yusra, Sarah, Tuan Fik kita, Taufik, Fasihah, Ustaz Zamri daripada sahabat-sahabat kita, Ustaz Sarizan, Cik Hartini, Abu Syatir, Hafiliah, mak saya dengan ayah saya turut sama pagi ni. Cik Jam dengan Tuan Ajah, Cik Jam dengan Puan Cik Ajah, Cik Jam dengan Haji Mustafa, itu ayah saya lah kan. Tuan Cik Sarin daripada MBSB, orang band pun ramai. Kak Zuraini, sepupu yang duduk jauh ni, Datuk Azura, Dr. Nawawi kita senior, Cikgu Hafizah, Mak Zihan, Karul Hadi, Tuan Tarmizi, Ruhiyah, Tuan Cikgu Faizal dan sebagainya, Tuan Asyak kita yang turut bersama kita pagi ni tuan-tuan. Sebuah sedikit perbincangan kita, insya-Allah kalau kita berkesempatan kita kasih mula, kita tengok berkaitan dengan hasad. Saya saja kita kongsikan sikit-sikit. Kenapa? Sebab sifat ni penting untuk kita perbaiki diri kita. Bila kita mengkaji dan kita terus mengkaji, di sana tuan-tuan kita akan jumpa lagi, kita menggali lagi sedalam-dalamnya hikmah-hikmah yang Nabi sebut pada kita, hikmah-hikmah ya Allah sebut pada kita, punchline kepada kita ni untuk kita ubah diri kita, kita transform diri kita. Mudah-mudahan tuan-tuan kita nak memperbaiki diri kita dengan setengah keadaan. Terima kasih juga Cik Lili Suri, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami, keamalan dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, keamalan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kau kasihani mereka seperti mana mereka mengasihani kami ketika mana kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, keampunlah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah. Keampunlah dosa anak cucu kami ya Allah. Keampunlah dosa masyarakat di sekeliling kami ini ya Allah. Kau berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau jauhkan kami daripada balak dan bencana-Mu ya Allah. Kau kurniakanlah kami harta yang bermanfaat ya Allah. Kau kurniakanlah harta kami yang bermanfaat ya Allah, dengan agar dengannya kami dapat kekuatan untuk memberi kebaikan kepada seluruh umat di atas muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau kurniakanlah kepada kami ilmu juga yang bermanfaat ya Allah. Mudah-mudahan dengan ilmu yang bermanfaat ini ya Allah akan memberikan manfaat pada orang lain ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.